الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Kepada para jemaah tetamu-tetamu Allah yang mulia, siapa yang kalau terganggu dengan selawat ini atau kuliah ini, di sana juga boleh solat. Bukan saya menghalau, di sana juga boleh solat kalau terganggu. Sebab sana pun dapat ruang itikaf pasal dia bangunan yang bersambung. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Kita baca Fatihah kan? Bismillahirrahmanirrahim. Allah Allah Allahu Allah, la ilaha illallah. Allah Allah Allahu Allah, Muhammad Rasulullah. Allah Allah Allahu Allah, la ilaha illallah. Allah Allahu Allah, Muhammad Habibullah. Allahumma salli salatan kamilatan wa sallim salaman damman ala sayyidina Muhammadin alladhi tanhallu bihi al-luqadu wa tanfariju bihi al-kurabu wa tuqda bihi al-hawaiju wa tunalu bihi al-ghaibu wa husnul خواتيم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما داما على سيدنا محمد تنحل به اللقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغيب وحسن الخواتيم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما داما على سيدنا محمد الذي تنحل به اللقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغيب وحسن الخاتم
في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. الله 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 لا إله إلا الله 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 محمد رسول الله 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 لا إله إلا الله 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 محمد حبيب الله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. الحمد لله وشكر الله والصلاة والسلام على رسولنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. ولا حول ولا قوة إلا بالله ولا حول ولا قوة إلا بالله ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم إنا نسألك علما نافعا ونسألك عملا متقبلا. اللهم زدنا علما وارزقنا فهما. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا تأويل. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا تأويل. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا تأويل. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد. Alhamdulillah kita berselawat tadi yang Azhari beri teks tadi selawat tafrijiyah. Subhanallah. Mudah-mudahan siapa yang berselawat tu, siapa yang suruh orang selawat, dia akan dapat sama dengan orang yang berselawat tu. Dia kasih ni teks ni, kita berselawat, dia dapat juga. Man salla alayya wahidah sallallahu alaihi ashra. Barang siapa yang berselawat ke atas aku sekali, Allah berselawat ke atas dia. Allah selawat sekali cukup, tapi ni Allah selawat ke atas dia 10 kali. Dia kasih orang, kita selawat sekali. Kita selawat berapa kali? Tadi 3 kali. Allah berselawat ke atas dia 30 kali. Tengok, dia dapat juga ganjaran. Ini indahnya Islam. Ya, jadi selawat tafrijiyah ni ialah selawat yang dikatakan bid'ah oleh golongan tertentu. Selawat tidak ada yang bid'ah. Selawat tetap selawat kerana ada Allahumma salli salatan kamilatan wa sallim salama ala Sayyidina Muhammadin Sayyidina Muhammadin alladhi. Itu selawat, tak ada yang bid'ah. Kalau orang kata lepas awak solat ni selawat-selawat ni semua bid'ah, Nabi tak buat. Kita bukan kata Nabi tak buat. Kita dalil dalam Islam ini Ahli Sunnah wal Jamaah, kita Al-Quran yang pertama, yang kedua hadis sahih keluarkan hukum, yang ketiga ijma' ulama. Ulama bukan ulama-ulama sembarangan, ulama-ulama mujtahid mutlak. Yang keempat qiyas. Jadi kita gunakan Al-Quran dulu. Allah sebut di dalam surah Al-Ahzab diturunkan pada bulan Rajab. Bulan Rajab kan? Bulan Syaban. Rajab ke Syaban? Syaban, bulan Syaban. Bulan Syaban, Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Sesungguhnya Allah dan para malaikat berselawat ke atas Nabi. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang yang beriman. Kita beriman ke tidak? Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Suka hati aku lah nak selawat bila. Yang kau kata bid'ah tu kau punya pasal lah. Kau tak nak selawat, kau punya pasal. Kau nak selawat sendiri-sendiri, selawat. Jangan marah orang nak buat maulid. Jangan marah orang nak selawat. Kerana itu perintah Allah kepada orang beriman. Kita beriman, kita nak berselawat di mana saja kita berselawat. Itulah dia. Ya, jangan terikut-ikutlah dengan kumpulan-kumpulan ni. Ini selawat tafrijiyah ni diamalkan. Ini rajin selawat. Dikarang oleh Syekh At-Tazi. Para awliya Allah, bukan yang karang ni dol kedai kopi. Awliya Allah. Kemudian ditambah dengan fi kulli lamhatin yang sampai akhir oleh Al-Imam Al-Qurtubi. Ada ulama khilaf, Al-Imam Al-Qurtubi ahli tafsir atau Imam Al-Qurtubi yang lain rahimahumullah ta'ala. Jadi selawat ini oleh para awliya Allah. Mereka sudah tajribah, eksperimen dengan selawat ini dan mustajab. Sekurang-kurangnya 1 hari, bukan 1 kali, 21 kali.
dalam satu hari. Tidak perlu menghadap kiblat. Selawat sambil jalan bawa kereta, daripada kita dengar lagu apa rang rang na 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 rang rang kan. Lebih baik kita dengar ni Allahumma salli salatan kami 21 kali satu hari. Itu akan terkabul setiap hajat. Kalau nak lebih lagi, bawa satu hari 41 kali. Tapi jangan terus 41 kali lah. Kita punya disiplin, perlahan-perlahan 21 kali satu hari dulu. Dah sedap, baru 41 kali. Wajibkan ke atas diri kita, walaupun bukan wajib, tetapi ada perkara yang para awliya Allah wajibkan ke atas diri kita. Solat tahajud wajib ataupun tidak? Tidak wajib. Untuk kita, untuk para orang-orang soleh, alaikum bi qiyamil lail. Biasakan ke atas kamu qiyamul lail. Nabi SAW sebut, kerana itu adalah amalan para awliya, para salihin, orang-orang sebelum kamu, para anbiya. Mereka mewajibkan ke atas diri mereka itu untuk solat tahajud, solat duha, solat witir. Untuk kita, solat witir dah tak apa. Itu sunat muakkad, hampir kepada wajib. Jadi kita selawat ni, kita mewajibkan ke atas diri kita 21 kali sekurang-kurangnya. Jangan ambil daripada YouTube ilmu ini. Belajar begini, dengan kitab belajar terang yang muallim itu terangkan, dan orang pula bertanya selepas kuliah tu dibuka soalan, boleh bertanya. Kalau saya boleh jawab, saya jawablah. Muallim boleh jawab. Ya, jadi kita sudah masuk bab ini, adab sulukil murid, bab berzikir dan bertafakur. Boleh siapa baca Arab tak? Siapa boleh baca Arab? Dan kemudian baca terjemahannya. Haus aku. Kalau di Melaka, ditangkap, di Muar, ditangkap. Akan ada satu ustaz atau murid saya akan baca Arab, dan kemudian dia baca terjemahannya, kemudian saya syarahkan. Tapi di sini, satu dia besar sikit kelas dia. Di sini Arab saya baca, terjemahan saya baca, syarah pun saya juga. Tak mengapalah. Tak mengapa. Mudah-mudahan Allah berkati majlis kita ini. Ya? Dan mudah-mudahan kita dapat manfaatkan. Boleh tahan sejuk. Tengah-tengah sejuk. Masa tu pakai gini. Bismillahirrahmanirrahim. Ini dah masuk fasal. Fasal ini bab berzikir dan bertafakkur. Berzikir dan bertafakkur. Dalam konsep kita menuju kepada Allah, ini adalah kitab highway code. Kenal signboard, cara bertaubat. Sayyidina Abdullah bin Abbas, sepupu Nabi SAW radhiyallahu anhu, menyatakan, maksudnya itu dalam satu hadis, ramai orang yang menghadap Allah di yaumul qiyamah, mereka sangka mereka termasuk orang-orang yang bertaubat. Sedangkan Allah sebut dalam Al-Quran, innallaha yuhibbut tawwabin. Allah cinta orang yang bertaubat. Mereka fikir mereka bertaubat, sebenarnya mereka tidak bertaubat. Jadi kalau nak tengok bab taubat ni, tengok baliklah Instagram. Jadi saya pernah terangkan syarat-syarat taubat tu ada 4. Jadi saya pernah terangkan. Ini kita dah masuk bab berzikir dan bertafakur. Bismillahirrahmanirrahim. Katalah Habib Habib Al-Imam Al-Mujaddid Abdullah Al-Sayyid Al-Sharif Abdullah bin Alwi bin Muhammad Al-Haddad, walladhi alayhi al-mu'awwalu fi tariqillah في طريق الله تعالى بعد فعل الأوامر واجتناب المحارم ملازمة ذكر لله فعليك به أيها المريد في كل حال وفي كل وقت وفي كل مكان بقلبي واللسان. Maksudnya apa? Walladhi alaihil mu'awwalu fi tariqillah. Sesuatu yang menjadi sandaran dalam perjalanan menuju kepada Allah. Tariq, jalan kepada Allah tu sandarannya. Setelah mengerjakan segala perintah yang Allah suruh, dan menjauhi segala larangan,
setelah kita melakukan itu semua adalah terus menerus berzikir kepada Allah. Jangan kita ingat kita solat dah cukup. Saya dulu weekend madrasah alive, tak cukup. Kalau Johor ada sekolah agama, murid saya sendiri kata, Habib, sekolah saya ingat dulu sekolah Johor ni sekolah agama dah cukup, Habib. Tapi saya tengok ada orang apasal pelik diorang punya ada up lagi sikit amalan mereka. Jadi saya pun kaji, rupanya tak cukup, Habib. Itu cuma dasar saja, mereka kata. Dasar. Ada orang kata kita cukupkan anak-anak kita dengan dasar. Cukuplah dasar, jangan tinggi-tinggi. Salah. Salah. Bal tu'thiruna al-hayata ad-dunya wal akhiratu khairu wa abqa. Itu kita baca selalu dalam malam Jumaat. Bahkan kau memilih kehidupan dunia sedangkan akhirat itu lebih baik dan juga kekal. Dia tidak ada akhirat dan dunia, kita kena balance. No such thing. Ini tidak masuk akal, tidak logik, bertentangan dengan hadis Nabi SAW. Siapa yang bertentangan dengan Nabi SAW bukan termasuk laisa minna, kata Nabi SAW. Nabi kata apa? Maksud Nabi SAW dalam satu hadis itu, siapa yang ingin berjaya di dunia dengan ilmu agama. Siapa yang mahu berjaya di akhirat dengan ilmu agama. Siapa yang mahu berjaya di dunia dan di akhirat dengan ilmu agama. Berapa ramai yang masuk universiti tapi berapa ramai yang tidak mahu masuk kuliah agama. Sekurang-kurangnya sekali seminggu lah Sayyidina Ali karamallahu wajhah, Allah melindungi wajahnya daripada menyembah berhala, menghadap berhala. Sebab itu dikatakan karamallahu wajhah. Sayyidina Ali menyatakan 3 hari atau 4 hari hati tidak dimasuki nasihat, hati itu akan menjadi keras. Qaswatul qalb, kata Nabi SAW, bikathrati dhunub. Tertutupnya hati, kerasnya hati kerana banyak dosa. Hati jadi keras, banyak dosa yang dilakukan, tidak akan masuk nur kepada dalam hati itu. Macam mana hendak makrifat kepada Allah? Tujuan hidup kita ini bukanlah untuk dunia. Tujuan hidup kita ini bukanlah untuk mati. Tujuan hidup kita ini adalah untuk makrifat, mengenal yang Maha Pencipta. Jadi bagaimana dengan tidak ada ilmu? Kita solat, kita tahu siapa yang kita solat. Berapa ramai kita belajar tauhid? Apa itu tauhid? Allah satu-satunya. Berapa ramai yang mentauhidkan bos? Berapa ramai yang mentauhidkan meter taksi? Berapa ramai yang tauhidkan passenger Grab? Berapa ramai yang tauhidkan Allah? Sedangkan apa? Allahul ladzi khalaqakum thumma razaqakum. Sesungguhnya Allah yang menciptakan kamu dan yang memberi kamu rezeki, bukan bos kamu. Jadi apabila sudah solat, kemudian dijauhikan daripada larangan, terus menerus berzikir kepada Allah. Fadhkuruni adhkurkum. Jikalau kamu tidak mahu Allah melupakan kamu, jangan kamu tinggalkan bibir kamu ini daripada mengingat Allah. Jikalau bibir ini berhenti menyebut nama Allah, hati tetap akan berdetik Allah, Allah, Allah. La taqumus sa'ah hatta la yuqala fil ardi Allah, Allah. Tidak akan terjadinya kiamat sehingga di atas muka bumi ini tidak ada satu orang pun yang sebut Allah, Allah. Itulah dalil kita sebut Allah, Allah. Ada orang kata kenapa kena sebut Allah? Tak boleh sebut subhanallah. Nabi dah ajar. Itu hadis sahih Muslim. La taqumus sa'ah, tidak akan terjadinya kiamat hatta la yuqala fil ardi Allah, Allah. Tidak akan terjadinya kiamat sehingga di atas muka bumi ini tidak ada satu orang pun yang sebut Allah, Allah. Jadi orang-orang puak ni yang nak cuba selewengkan orang, kata apa nak sebut Allah, Allah, Allah. Tak boleh dia sebut la ilaha illallah. Baguslah sebut la ilaha illallah. Allah tu nama Allah. Allah sudah sebut dalam surah Al-Baqarah, dan sebutlah nama Tuhan kamu bukratan wa asila, siang dan malam. Nama Allah ni apa? Allah lah. Kita baca Ar-Rahman, Ya Rahman, Ya Rahim. Kan lagu perempuan tu, Rahman, Ya Rahman. Kan ada kan? Boleh juga zikr.
zikrullah. Apa yang kita nak berhentikan orang, tahan orang daripada zikir kepada Allah? Jadi belajarlah tempat yang betul. Jangan belajar orang yang muka cemberut. Tahu cemberut? Muka cemberut. Bidah. Bidah. Kafir. Kalau kau tak nak berzikir, ini bukan saya tekan, ini saya sedarkan. Kalau tak nak berzikir dengan imam, kau nak bangun, kau dah kurang adab. Walau kau tidak ada urusan, kurang adab. Para sahabat Nabi SAW, adabnya, Nabi bangun, baru mereka bangun. Imam bangun, baru mereka bangun. Melainkan, kalau kita ada urusan, terpaksa. Tapi jangan tak ada urusan, kau tak nak berzikir dengan imam, kau anggap bid'ah, kemudian bangun, terjadi sebab saya sendiri lihat. Terus dia bangun, dia gini. Macam kita semua ni masuk neraka, dia seorang masuk syurga. Ada perkara begini. Banyak tak terjadi begini? Ini memecah belahkan umat. Kerja yang memecah belahkan umat dan manusia ini, kerja siapa? Kerja siapa saya nak tanya? Jawablah, kerja siapa? Buka emas kalau itu. Kita apa? Syaitan kan? Nak belajar dengan syaitan? Sebab tu alhamdulillah Singapura ada ARS. Mereka tak boleh pergi jauh banyak sangat. Alhamdulillah Singapura ada ARS. Kalau tidak, habis. Ini semualah yang membawa orang kepada apa? Jihad yang tidak mengikut syariat. Asal main jihad saja. Kemudian sudah berzikir kepada Allah, maka diharuskan bagimu melakukan itu, wahai para murid, di setiap keadaan, waktu dan tempat, dengan hati dan juga lisan. Berzikir kepada Allah. Ada seorang ulama menyebut, saya pernah keluarkan dalam kuliah ini, ada seorang ulama menyebut, aku tahu, dia sebut di hadapan murid-murid, aku tahu bila Allah ingat kepada aku. Murid itu kaget, terperanjat. Macam mana dia tahu Allah ingat dia? Apabila aku sebut nama Allah, Allah ingat aku. Dalilnya, fadhkuruni adhkurkum. Engkau sebut nama aku, kau ingat aku ingat engkau. Jadi kita jangan mengeluh. Jikalau anak kita tidak dengar kata kita, isteri kita tidak dengar kata kita, kita grab, kita pusing, tak dapat satu hari. Sebab apa? Adakah kita ingat Allah yang memberi rezeki? Kita gunakan Allah sebagai ATM. Bersahabatlah dengan Allah. Bersahabatlah dengan Allah. Jangan gunakan Allah sebagai ATM. Allah ni bukan baruah kita tahu. Kita tak berzikir kepada Allah, Allah tetap maha agung. Kita buat Allah ni macam ATM. Ya Allah, aku susah. Bila susah? Bila senang, lupa pada Allah. Apakah itu tanda orang beriman? Fadhkuruni adhkurkum. Jadi ingat, apabila kamu tidak berzikir kepada Allah dengan lisan ataupun dengan hati, maka Allah pun tidak ingat kepada kamu. Ada lagi satu ayat, siapa yang berpaling daripada mengingati aku, masuk ayat itu, aku pun berpaling daripada dia. Na'udzubillah min dzalik. Na'udzubillah min dzalik. Dan orang yang senantiasa mengingat kepada Allah, orang itu selawat juga kepada Rasulullah SAW. Kerana selawat itu adalah zikir ijma' ulama. Kerana menyebut nama Allah. Sekurang-kurangnya selawat sallallahu ala Muhammad. Sallallahu ala Muhammad. Berapa kali? 1000 kali. Banyaknya Ustaz Habib, 1000 kali. 1000 kali awak tahu. Mula-mula lisan ni sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Ini syaitan. Di YouTube, Facebook, 3 jam boleh. Benda-benda yang tak senonoh. Tahu tak sallallahu ala Muhammad ni, apabila kita sebut belum sampai ke hati, dia dalam 10 minit aja, 1000 kali. 10 minit. Kita satu hari ada berapa jam? 24 jam. 23 jam 50 minit. Apa yang kita lakukan? Itu nikmat Allah beri. Tsumma latus'alunna yawma idzin 'anil na'im. Kemudian akan ditanya nikmat yang kamu diberikan di dunia ini, apa yang kamu lakukan dengan nikmat umur? Apakah kita berzikir kepada Allah?
para ahli syurga, bukan ahli neraka, ahli syurga, apabila masuk ke dalam syurga, mereka melihat keindahan, nikmat-nikmat, mereka kata, ya Allah, kalau beginilah kami tahu di dunia, kami bertasbih non-stop kepada kamu. Itu mengikut riwayat hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ahli syurga. Ahli neraka jangan katalah. Mudah-mudahan kita tidak termasuk di kalangan ahli-ahli neraka. Dan apabila lisan dan hati sudah bersatu dengan sallallahu alaihi Muhammad, mula-mula lisan saja, kemudian sudah bersatu. Tahu tak 1000 tu berapa? Berapa lama? 5 minit, 4 minit. Sebab itu ada para awliya Allah ini, mereka berzikir, berselawat ke atas Nabi 10,000 kali. Tak ada 10,000 kali sedikit. Ada yang sampai 100,000 kali. Oh, tak masuk akal. Tak masuk akal sebab kau tak biasa. Ada golongan-golongan tentu 100,000 kali satu hari. Tak ada kerja lain ke? Sahabat Nabi SAW menyatakan kepada Rasulullah, ya Rasulullah, aku ada sebahagian waktu aku ini, aku untuk berselawat kepadamu. Nabi SAW kata, bagus, tapi kalau kau tambah lagi, itu lebih baik. Kalau macam tu ya Rasulullah, separuh waktu aku untuk selawat kepadamu. Bagus, Nabi kata. Nabi kata bagus, tapi kalau kau tambah lagi, lebih baik. Kemudian dia kata, kalau macam begitulah ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seluruh waktu aku akan berselawat ke atasmu. Nabi kata apa? Jawab Nabi dalam hadis itu, Nabi SAW maksudnya, jikalau begitulah, segala kegundahan, kesedihan kamu Allah akan gantikan dengan kegembiraan. Segala masalah kamu, kerisauan kamu dunia dan akhirat, Allah akan cukupkan. Selawatlah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya Imam Ar-Rus liya sanadi anta babullahi mu'tamadi fabidunyaya wa akhirati Allah Allah ya Rasulullah. Lupa pula. Ya Imam Arus, wahai penghulu segala Rasul, engkaulah sanad apa segala amalan kita. Saya pakai ini ada sanad. Kalau saya kasih ijazah sanad sampai kepada Nabi SAW, cara suap ada sanadnya. Sanad kita punya tempat kita, sandaran kita. Anta babullah, engkaulah pintu menuju kepada Allah. Nabi sallallahu alaihi wasallam nak makrifat kepada Allah, tidak berselawat kepada Nabi SAW, batil, sia-sia, pendusta, kadzab. Kerana Nabi SAW adalah pintu kepada Allah. Ada orang kata makrifat kepada Allah, makrifat, tapi tidak berselawat, pendusta. Jangan ikut. Jadi hadirlah majlis-majlis selawat. InsyaAllah minggu hadapan kita maulid bulanan kita ada. Baca maulid Diya'ul Lami' pukul 6.30, 6 suku gitu, Ratibul Atas. Kemudian selepas solat maghrib berjemaah, maulid Diya'ul Lami', lepas tazkirah sedikit. Ini semua adalah taman-taman syurga. Nabi suka. Dan kita kalau duduk dekat-dekat, lain kali duduk dekat-dekat dah, walaupun tak ramai orang, duduk dekat-dekat. Sebab apa? Rapat saf ni syaitan-syaitan takkan mencelah, dan rahmat Allah turun di tempat itu. Baik, kemudian wa dzikrul ladzi yajma'u jami'a ma'anil azkar wa thamaratiha batinati wa zahirati huwa qawlu la ilaha illallah wa dzikrul ladzi yajma'u. Sedangkan zikir yang dapat yajma'u, mencakup seluruh, yajma'u jami'a ma'anil azkar, mencakup seluruh makna zikir, wa thamaratiha al-batinah, begitu juga hasilnya secara
batin wa zahirah, dan lahir, batin dan juga zahir. Apa dia? Huwa. Itulah zikir la ilaha illallah. Permulaan la ilaha illallah, akhir la ilaha illallah. Tiada Tuhan melainkan Allah. Kebanyakan kita la ilaha illa ana. Tiada Tuhan melainkan aku. Kita bertuhankan pada diri kita. Ini rezeki saya berkat usaha saya, berkat dia guna berkat. Alaysa lil insan illa ma sa'a. Tidaklah seseorang itu mendapat apa yang dia usahakan. Memang betul. Tapi tahu tak tafsir tu? Imam Ghazali kalau tidak silap saya dalam kitab Minhajul Abidin menyatakan itu bukan usaha dunia. Dunia Allah sudah tetapkan rezeki. Engkau cari setengah mati pun rezeki engkau ditetapkan begitu juga. Orang kafir tidak solat, rumah besar. Kita yang solat ni rumah satu bilik satu hal. Yang disuruh diusahakan tu ialah mencari pahala untuk menuju kepada syurga Allah. Bagaimana hendak menuju ke syurga Allah? Mengenali penciptanya. La ilaha illallah. Banyak kita lari daripada la ilaha illallah. Dalam kitab Tauhid Sufi, Syekh Arsalan ada menyebut tentang ni banyak. Jadi la ilaha illallah ni kalau boleh pagi 100 kali lah. Mulakan dengan la ilaha illallah. Malaikat memikul arash dalam kitab Mukasyafatul Qulub. Nanti saya terangkan. Wa huwa dzikrul ladzi yu'maru bimalazamatihi. Dan dia adalah la ilaha illallah itu adalah zikir yang diperintahkan mulazamah untuk dilakukan terus menerus. Ahlul bidayah untuk pemula, wa yarji'u ilaihi ahlun nahayah, dan orang yang telah mencapai puncak kembali kepada la ilaha illallah ini. Siapa yang berjalan hendak betul-betul menuju kepada Allah, zikir la ilaha illallah, bukan dengan zikir saja. Dengan mengenal la ilaha illallah. Siapa tu Allah? Allah lah. Siapa Allah? Pak Long kau. Itu yang kita buat Allah macam ATM. Faham ya? Permulaan la ilaha illallah, pengakhiran la ilaha illallah untuk pemula dan juga yang telah mencapai puncak kembali kepadanya. Itulah la ilaha illallah. Yang tadi saya sebut dalam kitab Mukasyafatul Qulub oleh Hujjatul Islam Al-Imam Muhammad bin Ahmad Al-Ghazali rahimahullah ta'ala. Imam Ghazali lah. Malaikat pemikul arash ni, apakah mereka memikul arash? Yang kita tahu malaikat pemikul arash ni, apakah mereka yang memikul arash? Sebab itu talabul ilmu fardhatun ala kulli muslim. Tuntut ilmu ini adalah fardu ke atas setiap orang Islam. Jikalau tidak, kita termasuk orang yang jahil, dan dua golongan inilah yang ada di dalam neraka paling banyak Nabi SAW sebut. Apa itu? Orang kafir dan orang jahil. Jahil tu main sebut dia tidak tahu apa yang disebut. Apakah malaikat pemikul arash ini? Ada pendapat 4 malaikat pemikul arash. Apakah malaikat pemikul arash ini? Mereka memikul arash, bukan mereka yang memikul arash. Disebut dalam kitab Mukasyafatul Qulub, Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila melihat malaikat Jibril, Nabi sallallahu alaihi wasallam, malaikat Jibril ada berapa sayap? 300 sayap. 300 sayap. 150 di sebelah sini, 150 di sebelah sini. 150 ditebarkan sayapnya itu meliputi timur dan barat, semuanya habis. Besar. Dan Nabi kata kepada malaikat Jibril alaihissalam, maksudnya itu, ya Jibril, aku takjub dengan kejadian kau. Malaikat Jibril besar, tawaduk, cakap apa? Jangan kau katakan itu, ya Muhammad, ada yang lebih besar daripada aku. Malaikat Jibril ni chief tahu, kirakan
Jadi tidak semestinya yang besar tu jadi chief. Tengok cerita Alibaba Bujang Lapuk. Sarjan bin Sarjan. Pendek aja. Penyamun, acimik. Dia chief. Sarjan bin Sarjan. Itu apa tu, Piramli nak kias. Jangan kau katakan begitu Muhammad ada yang lebih besar daripada aku. Siapa dia? Malaikat Israfil, peniup sangkakala. Apabila dia buka kepaknya itu, aku boleh berteduh di bawahnya, malaikat Jibril kata. Nabi SAW pun melihat kepada malaikat Israfil dan menyatakan ada 600 sayap kalau tidak silap saya. Kemudian kata kepada malaikat Israfil, ya Israfil, aku takjub dengan kejadian kau yang Allah ciptakanlah. Takjubnya tu dengan ciptaan Allah. Malaikat Israfil tawaduk, cakap apa, kau jangan katakan begitu ya Muhammad. Ada yang lagi besar daripada aku, yaitu malaikat pemikul arash. Aku boleh berteduh di bawahnya. Ini pengajaran kita ni berapa besar. Malaikat begitu bertawaduk. Ada sahabat tanya kepada Nabi SAW satu soalan. Nabi kata, aku tidak tahu, nanti aku tanya malaikat Jibril. Kemudian tanya malaikat Jibril kata, aku tidak tahu, nanti aku tanya Allah. Tawaduk. Kita, semua nak jawab. Tak tahu pun nak jawab. Yang samalah dengan ustaz juga. Bukan orang awam saja. Jadi berapa besar kita ni? Nak sombong macam mana lagi? Rumah besar berapa banyak rumah besar? Hotel New World runtuh tahun 87 kan? Di KL Highland Towers runtuh. Apa lagi kita nak sombong? Itu tempat orang kaya. Saya pernah tidur di situ. Saudara saya Malik Awak, pemain bola sepak KL. Saya pernah tidur di situ. Beruntung saya tidak ada di situ lah. Kalau tak sampai sini. Saya balik beberapa tahun kemudian Highland Towers runtuh. Nak sombong apa? Sana semua tempat orang kaya. Apa yang kita nak sombong? Malaikat Jibril itu macamnya besar, Israfil lagi besar. Malaikat Israfil lagi besar. Yang malaikat pemikul arash lagi besar. Kemudian dikatakan malaikat pemikul arash ni apabila Allah menciptakan malaikat pemikul arash, Allah katakan, perintahkan malaikat pemikul arash, pikul arash aku. Tidak dapat pikul. Yang kedua kali Allah cipta lagi yang malaikat pemikul arash yang kedua. Allah kata pikul. Tidak dapat memikul arash Allah. Yang ketiga kali Allah mencipta malaikat pemikul arash dan seluruh makhluk di atas bumi. Belum masuk Nabi Adam lagi lah. Itu yang syaitan-syaitan jin-ifrit yang ada dalam kayu ni, yang diorang lari kan dulu kan. Diorang buat kacau kan, ada kan cerita tu kan. Tahu tak? Tak tahu kan? Diorang ada buat kacau. Jadi iblis ni nama dia dulu Azazil. Jadi jin-jin ni semua buat kacau di atas muka bumi sebelum Nabi Adam. Jadi dia pun kata, biar aku yang settlekan diorang. Turunlah Azazil ke bumi. Dia kejar. Itulah masuk semua jin-jin dalam batu-batu, dalam kayu-kayu. Jadi beli kayu jati Indonesia tu baik-baik. Kalau rumah tu ada bergaduh, itu jin tu masuk dalam situ. Sampai sekarang. Kerana mereka dipanjangkan umur, mereka akan mati kelak. Mereka tetap akan mati. Jadi Azazil dah ingat dia tu tinggi. Dia berzikir, dia naik satu peringkat langit. Dia berzikir, dia dengar malaikat berzikir, dia ambil zikir. Dia berzikir sampai dia ingat dia tu malaikat. Tapi dia bukan malaikat, dia jin. Kenapa dia usah kata malaikat? Sedangkan dalam suratul Kahfi dia kata, wa yaqulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis kana minal jin. Dan kami telah memerintahkan kepada para malaikat untuk sujud kepada Adam kecuali iblis. Mereka itu daripada golongan jin. Al-fasaka an amri rabbi. Dan iblis ini fasik terhadap Tuhannya. Maksudnya tidak bertaubat. Jadi malaikat pemikul arash itu, saya sambung lagi. Yang ketiga kali Allah ciptakan dengan semua makhluk di atas bumi. Kemudian Allah kata, Allah perintahkan, pikul arash aku dan katakan la haula wala quwwata illa billah.
Maka apabila mereka menyatakan itu, terus mereka boleh angkat pikul arasy Allah. Dan Imam Al-Ghazali dan para ulama menafsirkan, menyatakan bahawa sebenarnya malaikat itu walaupun mereka besar tidak sebesar Allah, tidak boleh dibandingkan dengan Allah. Mereka besar, mereka bukan pikul arasy Allah, kerana la haula wala quwata illa billah, tiada kekuatan kecuali dengan kekuatan Allah. Maka itu Allah dokong mereka supaya boleh mengangkat arasy Allah. Sebab itu kita kalau ada masalah, kita serahkan pada Allah, kita hamba Allah. La haula wala quwata illa billah. Biasakan bawa itu. Ya, arasy Allah ni tahu berapa besar tak? Itu belum penciptanya lagi. Saya terangkan lagi. Para ulama sudah menyebut kursi Allah. Kursi Allah, 7 petala langit. 7 petala langit ini ada setiap satu tingkatan langit ada malaikat penjaga. Lagi satu tingkatan langit sampai 7 petala langit ada 7 malaikat penjaga. Dibandingkan dengan kursi Allah ni umpama tempat letak kaki. Kalau ada singgasana ada tempat letak kaki, tapi bukannya Allah tu berkaki. Nak macam tempat letak kaki lah. Ya, Allah ni tidak berbentuk. Kita jangan ikut golongan-golongan tertentu. Kata Allah bertempat, Allah di atas arasy, Allah di atas. Bila Allah perlukan arasy, Allah yang diperlukan, bukan Allah memerlukan. Itu sesat tu. Jadi tempat kursi Allah ni dibandingkan dengan 7 petala langit, 7 petala langit dengan 7 petala bumi, dibandingkan kursi ibarat satu cincin di tengah tanah yang lapang. Nak dibandingkan 7 petala langit dengan kursi Allah. Cincin di tengah padang yang lapang. Pergi Jalan Besar Stadium, letak satu cincin. Korang jumpa ke tak? Artificial grass. Mungkin senang cari sikit. Tapi cuba carilah. Campak, cari. Itulah 7 petala langit dengan kursi Allah umpama cincin di tengah tanah yang lapang. Sekarang kursi Allah dengan arasy Allah. Kalau tidak silap saya, kata Nabi SAW, kursi Allah dibandingkan dengan arasy Allah seumpama anting-anting ataupun subang di tengah gurun Sahara. Subhanallah, Masya Allah. Allah Maha Besar. Itu kursi Allah dengan arasy Allah. Bagaimana pula dengan Allah? Siapa kita nak sombong kepada Allah? Man tawada'a lillah rafa'ahu Allah. Siapa yang merendahkan diri kepada Allah, Allah akan mengangkatnya tinggi. Sebab tu orang-orang ustaz-ustaz kan tak jawab di Facebook, ustaz-ustaz tak kuasa. Fa'arid 'anil jahilin. Sebab itu perintah daripada Allah. Berpaling daripada orang-orang jahil. Kalau ada bodoh, kau ungkal nak komen dengan ustaz, kau kat MPs. Ustaz ni tak ada kat MPs. Ustaz ni semua dalam ni kebanyakannya. Jawab. Layan orang bodoh, aku pun jadi bodoh. Tak payah nak jawab. Itu perintah Allah. Orang jahil ni bukan orang bodoh. Orang jahil ni dia dah bodoh, dia ungkal. Fa'arid 'anil jahilin. Maka berpaling daripada orang bodoh. Jangan kita layan orang bodoh, kita akan terkena penyakit bodoh. Sebab tu para ustaz-ustaz semua mereka tidak akan menjawab perkara-perkara yang tidak sepatutnya. Kita rendah diri kepada Allah, Allah akan mengangkatkan kita. Wa man takabbar wada'ahu Allah. Siapa yang membesarkan diri, Allah akan merendahkannya serendah-rendahnya. Ingat itu, saya tegas sebabnya. Jangan ingat saya boleh baca kitab Arab, saya boleh translate, saya boleh apa, saya ni bagus, tak ada. Allah tarik satu urat, lupa semuanya. Saya selalu minta, ya Allah, lebih baik aku mati daripada aku lupa hadis-hadis. Kerana hadis-hadis ini kita untuk amalan.
Ya Allah, lebih baik aku matilah, kau matikan aku daripada aku lupa hadis-hadismu untuk aku amalkan, untuk aku dekat padamu. Lebih baik matilah daripada tiada panduan. Yang ada cuma darah lah. Datuk-datuk saya yang mulia, datuk-datuk saya bukan saya. Tapi kalau Allah tarik ini, apa yang nak dibanggakan lagi? Apa yang nak dibanggakan lagi? Ya, jadi mudah-mudahan ada manfaatnya, yang sedikit mudah-mudahan ada masuk meresap ke dalam hati. Kita amalkan la ilaha illallah dan ingat setiap perbuatan kita bukan kerana kita, kerana Allah. La haula wa la quwwata illa billah. Tidak ada apa-apa. Jadi ada apa-apa saya buka soalan. Ada soalan? Ada tak soalan? Tak ada soalan? Very good. Bila bulan puasa, tak ada air, banyak pula soalan. Bila dah air berlambat-lambat, tak ada soalan pula korang ni. Betul tak ada soalan? Yang ada kena mengena, yang tak ada kena mengena pun tak apa. Yang pasal fiqah, boleh tanya. Silakan, ni majlis ilmu. Satu orang tanya soalan, yang lain dapat tahu, dia malu nak bertanya. Kerana orang yang bertanya tu, yang ini pun dapat tahu, dia amalkan. Yang bertanya tu dapat pahala dia. Yang orang amalkan tu juga. Ada? Tak ada. Baik, kita akhiri dengan tasbih kafarah surah Al-Asr dan doa supaya kita Rabbi faj'alna minal akhyar. Rabbi, Tuhan kami, faj'alna, golongkan kami di kalangan minal akhyar, golongan hamba-hambamu yang baik, yang soleh. Ya, kita akhiri dengan tasbih kafarah dan surah Al-Asr. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr إلى الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الله الله والله الله 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 والله الله 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 فاجعلنا من الأخيار. الله 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 رب فاجعل
Allah matikanlah kami dengan kalimah la ilaha illallah ya Allah, dengan berilmu kepadamu ya Allah. Manfaatkanlah segala apa yang kami dengar dan pelajari ya Allah, hingga kami membawa kepadamu ya Allah. Dekatkanlah kami kepadamu dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ridailah kami dan berilah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meridai kami di dunia dan juga di akhirat. Ahli keluarga dan zuriat keturunan kami ya Allah. Ya Allah, terimalah puasa-puasa kami di bulan Ramadan yang lalu, dan dapatlah kami bertemu bulan Ramadan yang tahun hadapan ya Allah. Dan ada di antara kami yang berpuasa 6, kau terimalah amalan-amalan mereka ya Allah. Ya Allah, ya Allah, hanya namamu kami seru ya Allah. Rabbana taqabbal minna du'ana wa amalana wa salatana wa hajatana wa qiyamana wa siyamana innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Dan kami bertaubat kepadamu ya Allah, kerana Engkaulah yang Maha penerima taubat ya Allah. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minaz zalimin. Tiada Tuhan melainkan Engkau ya Allah. Maha suci Engkau dari apa yang disifatkan oleh golongan yang sesat ya Allah. Inna kunna minaz zalimin, sesungguhnya kami termasuk orang-orang yang zalim ya Allah. Ampunilah kami ya Allah. Wa sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa alihi washabihi ajmain. Alhamdulillahirabbil alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.